Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan membentangkan projek kumpulan yang telah kami cipta, iaitu sebuah alat pemotong buah tembikai elektronik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang, iaitu Ami Amrullah, Fatini dan Nur Dabita. Reka bentuk produk yang kami hasilkan ialah alat pemotong tembikai elektronik dengan menginovasikan pisau pemotong buah. Pisau pemotong buah mempunyai pemegang yang kurang ergonomik, tidak sesuai memotong buah yang keras dan tiada perlindungan keselamatan. Oleh yang demikian, kami telah membuat beberapa penambahbaikan supaya pengguna dapat pengalaman yang baik dan penggunaan yang lebih efisien terhadap produk. Objektif kami menghasilkan produk ini ialah mereka bentuk pemotong buah tembikai yang selamat digunakan oleh pengguna, mewujudkan pemotong buah tembikai yang mudah digunakan agar sesuai untuk berbagai golongan pengguna, menghasilkan pemotong buah tembikai yang tahan lama dan kuat. Terdapat beberapa ruang penambahbaikan yang telah dilakukan bagi produk ini berdasarkan produk lama, iaitu pisau pemotong buah. Penambahan bilah pisau menjadi 6 bilah, penambahan pemegang kepada 2 bahagian iaitu pada kiri dan kanan supaya dapat meningkatkan kestabilan. Penggunaan bahan anti-slip pada pemegang untuk meningkatkan cengkaman tangan. Penggunaan sistem hidrolik untuk meminimumkan penggunaan tenaga pengguna. Seterusnya, kita pergi pula kepada cadangan terhadap reka bentuk semula produk dari segi ergonomik. Apakah itu ergonomik? Ergonomik memfokuskan kepada keserasian objek dengan persekitaran manusia yang menggunakannya. Reka bentuk ini bukan sahaja dapat menyihatkan fizikal tubuh badan, tapi ia dapat menyihatkan masalah mental dalaman. Dalam projek ini, kami telah menerapkan beberapa ciri dalam produk yang berkaitan dengan tindak balas badan manusia terhadap tekanan fizikal dan fisiologi. Antaranya ialah kecekapan produk melakukan proses pemotongan buah dengan menggunakan sistem hidrolik. Penambahan sistem hidrolik dalam produk ini dapat meminimumkan penggunaan tenaga pengguna. Pengguna tidak perlu memberikan tenaga sepenuhnya untuk memotong buah yang keras. Sistem hidrolik yang diaplikasikan dalam produk ini terdapat pada kedua-dua bahagian ini yang berfungsi untuk menggerakkan bilah pisau ke atas dan ke bawah. Antara kelebihan penggunaan sistem hidrolik ialah tugas pemotongan buah tembikai boleh mengambil masa yang lebih singkat dan mengelakkan kadar keletihan otot. Seterusnya, tugas penyelenggaraan sistem hidrolik mudah dan tidak perlu sering dibaiki, dan kerja pemotongan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sistematik. Namun, sistem hidrolik juga boleh menyebabkan pencemaran kepada alam yang berpunca daripada minyak bocor. Minyak bocor boleh menyebabkan pencemaran kepada tanah dan sistem akuatik. Seterusnya, mencemarkan sumber air kepada manusia. Seterusnya, bahan yang kami gunakan sebagai rangka badan pemotong tembikai ialah plastik polipropilin ataupun plastik pipi. Polipropilin ialah sebahagian kimia yang tergolong dalam kumpulan polyolefin yang diperolehi semasa proses pempolimeran propina. Antara kelebihan plastik pipi ialah ia mempunyai ketahanan yang baik terhadap hentaman, iaitu impact resistant, yang mampu menampung tekanan antara 20 hingga 50 megapascal. Seterusnya, ia mampu mengurangkan kerosakan fizikal yang menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam produk. Namun, plastik pipi juga boleh mencemarkan alam sekitar jika ia tidak dikita semula dengan betul. Antaranya ialah kemerosakan kualiti tanah dan air bawah tanah yang membawa kepada pemanasan global yang mengakibatkan kesan perubahan iklim seperti peningkatan gelombang haba, peningkatan kekerapan bencana dan kekurangan air. Seperti kita maklum, pisau yang sering digunakan di dapur untuk memotong tembikai adalah kurang efisien. Oleh itu, kami telah melakukan penambahbaikan dengan menambah 6 bilah pisau yang digabungkan untuk memotong sebuah tembikai kepada 12 bahagian. Pisau ini diperbuat daripada bahan stainless steel yang merupakan bahan keluli tahan karat yang mempunyai kekuatan tegangan yang tinggi. Proses pembuatan pemotong buah tembikai bermula daripada lakaran dan lukisan. Projek bermula dengan fasa lakaran atau lukisan yang memperinci reka bentuk dan spesifikasi pemotong buah tembikai. Dalam fasa ini, keperluan reka bentuk seperti saiz, bentuk, bahan dan ciri-ciri lain akan ditentukan. Selepas lakaran selesai, langkah seterusnya melibatkan penggunaan perisian CAM seperti Mastercam X5. Dalam perisian ini, program pemesinan CNC akan dibangunkan dengan memperinci langkah-langkah pemotongan, alat yang digunakan dan parameter lain yang diperlukan untuk pemesinan. Selepas program Mastercam siap, pemilihan bahan yang sesuai untuk pemotong buah tembikai dilakukan. Seterusnya, bahan yang dipersiapkan akan dimasukkan ke dalam mesin CNC. Program yang dibangunkan sebelum ini akan dijalankan pada mesin, mengawal pergerakan alat pemotong dan pemesinan bahagian-bahagian pemotong buah tembikai dengan tepat. Sejurus selepas pemesinan selesai, bahagian-bahagian pemotong buah tembikai melibatkan proses injection molding. Injection molding ialah pencairan bahan plastik dan memasukkannya ke dalam cetakan untuk membentuk bahagian akhir.
Proses ini membolehkan penghasilan dalam kuantiti besar dan memastikan bahawa setiap bahagian adalah seragam. Semasa atau selepas pemesinan CNC, kawalan kualiti akan dilaksanakan untuk memastikan bahawa bahagian-bahagian pemotong buah tembikai memenuhi standard dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini mungkin melibatkan pengukuran, pemeriksaan visual, membuang ber atau ujian lain mengikut keperluan projek. Proses terakhir dalam pembangunan projek ini ialah pemasangan dan pengujian. Projek pemotong buah tembikai melibatkan beberapa bahagian yang perlu dipasang bersama. Selepas pemasangan, ujian lanjutan boleh dijalankan untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik dan sesuai dengan reka bentuk asal. Terdapat beberapa teknologi yang terlibat dan digunakan dalam pembikinan projek ini. Yang pertama ialah mesin CNC. Jika dibandingkan dengan proses pemesinan tradisional, mesin CNC boleh melakukan pelbagai operasi pemesinan dengan tahap kejituan yang tinggi. Seterusnya ialah perisian CAD dan CAM. CAD membolehkan jurutera dan pereka untuk membuat reka bentuk dalam 2 dimensi atau 3 dimensi, manakala CAM digunakan untuk menghasilkan program pengaturcaraan untuk mesin CNC. Dan yang terakhir ialah injection mold. Injection mold membolehkan kadar pengeluaran yang tinggi dan replikasi tepat untuk reka bentuk yang kompleks. Sekian itu sahaja daripada kami.